Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk penghayatan pelajar IPT terhadap alam sekitar. Pengenalan. Alam sekitar membawa maksud ciptaan semula jadi yang berada di sekeliling kita, termasuklah tumbuh-tumbuhan, haiwan dan binatang, flora dan fauna, sama ada yang berada di udara, air maupun daratan. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah ia diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-A'raf ayat 56. Berdasarkan dalil ini, jelaslah menjadi kewajipan untuk umat manusia untuk menjaga dan memelihara bumi dan alam sekitar ini supaya kita selalu dapat memanfaatkannya. Dengan ini, kita mestilah mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesejahteraan alam sekitar serta menjauhi tingkah laku yang boleh mencemarkan dan merosakkan alam sekitar supaya kita dapat menikmati alam sekitar yang indah ini bersama-sama. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Pertama, kita dapat mengetahui sejauh mana penghayatan pelajar IPT terhadap alam sekitar. Seterusnya, kita juga dapat mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Kita juga dapat menganalisis kaedah dan kesan etika dan peradaban terhadap alam sekitar. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Baiklah, sekarang saya akan bincangkan tentang dapatan kajian bagi soalan yang pertama. Seramai 15 orang responden telah memilih setuju kerana mereka berpuas hati dengan tindakan kerajaan dalam menyelesaikan masalah isu alam sekitar. Ini menunjukkan penyelesaian masalah isu alam sekitar oleh kerajaan memberi kesan yang positif kepada majoriti pelajar-pelajar IPT. Perkara ini juga bermakna pihak kerajaan telah menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyelesaikan isu alam sekitar di negara kita. Oleh yang demikian, alam sekitar akan terpelihara dan terjamin. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang dapatan kajian soalan kedua, iaitu anda akan menyertai aktiviti gotong royong di kawasan perumahan anda. Baiklah, di sini seramai 26 responden yang menyatakan sangat setuju. Pada pendapat saya, hal ini disebabkan apabila kita mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan perumahan, mestilah kawasan perumahan tersebut menjadi bersih dan juga dapat mengelakkan daripada segala penyakit seperti denggi. Selain itu, kita dapat memastikan kawasan perumahan itu bersih daripada longkang yang tersumbat dan juga pencemaran-pencemaran bau seperti longkang sampah-sampah yang lama justru dapat membina kawasan perumahan yang sihat, bersih dan sejahtera. Soalan ketiga, saya rasa masyarakat sekeliling saya tidak mementingkan penjagaan alam sekitar. Sebanyak 12 orang responden memilih skala kurang setuju. Jadi kita dapat lihat bahawa masyarakat mula sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar. Terdapat juga responden yang memilih skala selain kurang setuju. Jadi di sini kita dapat lihat masih ada segelintir yang masyarakat yang tidak sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar dalam kehidupan seharian. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian yang keempat, iaitu pihak berkuasa perlu sentiasa mengambil berat terhadap pencemaran alam sekitar di kawasan anda. Seramai 32 orang responden memilih sangat setuju pada soalan ini. Pada pendapat saya, pihak berkuasa perlu sentiasa mengambil berat terhadap pencemaran alam sekitar kerana hal ini penting untuk menjaga kelestarian alam dan kesihatan manusia. Pencemaran alam sekitar boleh memberi impak negatif kepada ekosistem, air minuman dan udara yang kita perlukan untuk hidup. Tindakan pencegahan dan pemantauan pihak berkuasa dapat membantu dalam memastikan kita mengekalkan keindahan alam sekitar serta mencegah masalah kesihatan dan ekonomi yang berkaitan dengan pencemaran. Persoalan kelima. Majoriti 20% pelajar memilih sangat setuju bagi soalan masyarakat kita bersatu padu dalam menjaga alam sekitar. Hal ini kerana masyarakat kita sering melakukan aktiviti yang melibatkan penjagaan alam sekitar. Contohnya, membuat aktiviti gotong royong secara besar-besaran di kawasan tempat tinggal mereka atau kawasan kampung mereka. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijijing. Seterusnya, berdasarkan soalan borang soal selidik yang ke-6, seramai 21 responden telah memilih setuju dengan penyataan pertambahan penduduk di kawasan anda menyebabkan berlakunya masalah alam sekitar. Hal ini menunjukkan pernyataan tersebut adalah benar secara majoriti. Jika kita fikirkan secara logik, sudah pasti apabila bilangan penduduk bertambah, lebih banyak benda, barang atau makanan yang akan dibeli dan sudah pasti lebih banyak pihak yang mungkin tidak bertanggungjawab akan meletakkan sampah di tempat yang tidak sepatutnya menyebabkan berlaku pencemaran alam.
Berdasarkan dapatan kajian bagi soalan 7, majoritinya memilih sangat setuju bagi soalan isu alam sekitar mengganggu kehidupan seharian mereka. Hal ini kerana dalam kehidupan seharian, manusia sangat bergantung kepada alam sekitar. Alam sekitar yang mampu menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada manusia, antaranya ialah suasana yang menjamin kesejahteraan kesihatan manusia. Seterusnya, dapatan kajian bagi soalan 8 didapati majoriti sebanyak 27 pelajar memilih sangat setuju bagi soalan pencemaran alam sekitar mengganggu kesihatan mereka. Hal ini kerana dengan pencemaran alam sekitarlah dapat menimbulkan pelbagai penyakit, contohnya paru-paru, penyakit kanser dan asma yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang kesembilan, isu alam sekitar menyebabkan ekonomi Malaysia terbantut. Seperti yang kita nampak dalam graf, skala paling tinggi ialah skala sangat setuju, iaitu 23 orang responden memilih sangat setuju. Pada pendapat saya, kerana apabila berlakunya isu alam sekitar di negara kita, maka ekonomi Malaysia terbantut. Contohnya seperti pembakaran hutan yang tidak terkawal. Ia akan menyebabkan jerebu. Apabila jerebu, banyak tanaman di negara kita yang tidak dapat dihasilkan. Maka Malaysia tidak dapat mengeksport tanaman negara kita ke negara luar. Oleh itu, ekonomi Malaysia akan terbantut. Yang ke-10 ialah aktiviti gotong royong dapat menyatupadukan pelbagai kaum. Seperti yang kita lihat dalam graf, skala paling tinggi ialah skala sangat setuju, iaitu 30 orang responden memilih sangat setuju. Pada pandangan saya, dapat dilihat dengan contoh. Pihak atasan menganjurkan aktiviti gotong royong membersihkan alam sekitar dan akan mengajak semua penduduk kampung, tidak kira bangsa, terlibat sama dalam aktiviti ini. Maka, mereka akan bekerjasama. Hal ini akan mengeratkan hubungan dan menyatupadukan sesama kaum. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbincangan isu dan patriotisme. Yang pertama ialah seseorang yang mempunyai patriotisme yang tinggi di dalam diri akan sentiasa menyambut usaha dan bertanggungjawab memastikan kemapanan alam dengan sentiasa cakna terhadap isu berkaitan serta mengamalkan gaya hidup sihat dan lestari. Berdasarkan isu ini, hal ini boleh dikaitkan dengan peribahasa hendak suruh budaya, tak hendak suruh budaya. Hal ini kerana bagi orang yang mempunyai sifat patriotisme yang tinggi di dalam diri, dia tidak akan mencari alasan untuk tidak mempedulikan alam sekitar. Beralih pada isu kedua, iaitu kita tidak mewarisi dunia ini daripada generasi lain. Sebaliknya hanya dipinjamkan generasi akan datang. Jadi sayangilah alam sekitar. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bahawa dunia ini bukan milik kita dan hanyalah menjadi pinjaman kepada kita. Jadi sebagai manusia yang bertanggungjawab, perlulah menjaga alam sekitar yang hanya dipinjamkan kepada kita dengan sebaiknya dan sayangilah dunia yang kita huni supaya dunia ini akan terus sihat, kekal dan abadi. Bagi kenyataan seterusnya dalam perbincangan isu dan patriotisme ialah Malaysia adalah negara kita semua. Tidak kira asal keturunan kita, masa depan negara adalah tanggungjawab bersama. Selain itu, kemajuan negara bergantung apa yang disumbangkan oleh rakyat. Dalam konteks ini, kita semua tahu bahawa Malaysia amat terkenal dengan semangat perpaduan antara kaum serta kekayaan sumber alam. Pada pendapat saya, seseorang yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, dia akan sentiasa berusaha dalam mengamalkan amalan mesra alam ini. Contoh, amalan mesra alam yang boleh dipraktikkan ialah melakukan pengagihan sampah basah dan kering di rumah untuk dikitar semula. Kesimpulannya, kita perlulah menjadi rakyat yang lebih peka dan prihatin serta menyamai semangat cintakan negara melalui kesedaran alam sekitar agar negara kita lebih bersih, maju dan sejahtera. Refleksi yang saya dapati sepanjang kajian dilakukan ialah tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar bukan sahaja pada masyarakat tertentu. Contohnya, pekerja pembersihan dan pekerja alam flora dan fauna. Bahkan, tanggungjawab ini perlu ada pada setiap individu kerana saya mendapati bahawa masih ada segelintir individu yang memandang remeh akan kepentingan penjagaan alam sekitar. Konklusinya, penjagaan alam sekitar perlu diambil berat oleh semua pihak kerana apabila alam sekitar sentiasa terjamin kebersihannya, maka kehidupan akan lebih harmoni dan sejahtera. Refleksi seterusnya ialah sebagai seorang Muslim yang menghayati konsep alam sekitar, kita mestilah menjaga alam sekitar dan tidak membuat kerosakan kepada alam sekitar. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 77, maka jelaslah kita dapat lihat Islam menuntut kepada orang Islam untuk menjaga alam sekitar dan Allah tidak suka kepada sesiapa yang melakukan kerosakan kepada alam sekitar.
Solusi pertama untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah dengan melaksanakan dasar kerajaan dan polisi pentadbiran yang mesra alam. Pihak kerajaan berperanan besar dalam membentuk undang-undang yang wajib dipatuhi oleh rakyat yang menetap di negara tersebut. Maka, penggubat polisi dan undang-undang negara bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar yang mementingkan pemeliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, Dasar Negara Bebas Karbon pada tahun 2050 perlu dilaksanakan dengan tepat dan menyeluruh. Pelepasan gas karbon ke udara perlu dikurangkan secara berperingkat bermula hari ini. Seterusnya, untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah dengan memperkasa pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar. Pepatah Melayu ada berkata, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Begitulah juga apabila kita ingin mendidik generasi muda supaya menghargai alam sekitar dan tidak melakukan pencemaran. Pendidikan mengenai kepentingan alam sekitar terhadap kehidupan manusia adalah sangat penting buat generasi muda pada zaman ini. Sebagai warga pendidik adalah harus menerapkan sikap mencintai alam sekitar bermula di sekolah. Misalnya, pihak sekolah mengadakan program gotong royong dan kempen alam sekitar untuk menyemai semangat cinta akan alam sekitar bagi kalangan pelajar sekolah.